Saya record. Alright, dah record dah. Okey, raja di bawah menunjukkan dua histogram mewakili masa yang diambil oleh atlet dalam acara 100 meter lelaki 16 dan 100 meter lelaki 18. Okey, jadi kita tengok okey, yang kita nak faham adalah tengok oh ni lelaki 18, kejap ni lelaki 16 dan 18. Masanya sama, tengok masanya sama, kita study graph, sama histogram, ini adalah graph histogram Okey, nyatakan soalan dikata nyatakan bentuk taburan histogram bagi kedua-dua acara tersebut. Kan bentuk taburan tu apa kan? Saya tak belajar, tapi kalau kamu rujuk pada buku teks, buku teks dia kata 5, dia ada. Dia ada. Sekejap, cikgu slide kejap. Ini. Dia ada ni saya screenshot daripada buku teks lah histogram simetri. Dia ada dua, satu kamu kena faham. Okey, tengok bentuk loceng. Ni bentuk loceng. Kenapa bentuk loceng ni bentuk loceng? Yang ini seragam sebab dia punya nilai tu tak banyak beza. Dia tak banyak beza. So dia ini adalah seragam. Sebab tu kita kena kenal graf. Sama ada sama ada dia histogram macam mana kan. Tu kita nak tahulah. Bentuk loceng ke kan. Pencung ke kanan ke, pencung ke kiri ke. Ini histogram simetri. Ini histogram pencung. Kalau kita tengok pencung ke kanan. Yang dekat bawah pencung ke kanan tu, graf dia semakin rendah ke kanan. Itu pencung ke kanan. Okey. Dia tak sama macam peluk kotak tau. Peluk kotak dia terbalik. Peluk kotak dia lain. Okey. Peluk kotak lain. Ini lain. Okey. Saya tak nak kamu nanti, cikgu lepas tu soalan nanti dia ada kalau macam peluk kotak dia tanya pula taburan apa. Tu taburan. Terbaru simetri ke, pencung kanan ke, pencung kiri ke kan. Yang ini histogram pencung, pencung ke kanan atau pencung ke kiri. Tengok dia punya apa. Kalau pencung ke kiri, dia like pencung ke kiri, graf dia tu semakin ke bawah. Sebelah kiri semakin rendah sebelah kiri. Itu pencung ke kiri. Sebab tu kadang-kadang dalam segala apa soalan buku teks tu kita kena ambil take note lah. Kalau cikgu bincangkan dalam masa waktu-waktu macam ni kan. Awak kena macam contoh kan macam saya kan saya tak akan bagi soalan-soalan sebab saya study soalan. Cikgu Rina kami rakan-rakan guru kita tengok soalan soalan-soalan yang even nak buat soalan trial ni pun kita bukan main buat je. Tak, buka buku betulkan GSI nak keluarkan satu soalan yang betul-betul. Sebab tu saya kena bincang soalan trial Pasir Gudang. Saya kena bincang soalan Pasir Gudang. Sebab kita JSI Negeri Johor kan. Negeri Johor kita menggunakan satu item, justifikasi item lah Negeri Johor punya. So kita come up dengan soalan. Dan soalan itu dia bukannya kita rantai dulu. Dia banyak proses sebenarnya. Dia bukannya, sebab tu bila nak buat soalan kita rujuk pada buku teks. Kita kena rujuk betul-betul. Sebab tu nak mengeluarkan satu soalan yang sangat berkualiti bukannya mudah. Jadi sebab tu saya cuba bincangkan sedetail-detailnya lah. Tapi saya rasa lega kalau saya selesaikan sampai nombor 17 ni, saya rasa lega dah. Orang kata tu dah bagi pada awak dah. Cuma awak je lah nak study ke, nak apa kan. Macam tu lah. Jadi faham. Okey, sekarang kat sini nyatakan bentuk taburan histogram bagi kedua-dua acara tersebut. Kalau kita tengok kat sini, yang ini, yang lelaki 16 ni apa? Lelaki 16 ni lebih kepada, sebab kat atas tu kan dia sama kan. Nampak tak saya buat? Yang ini dia nampak dia pencung ke kiri, betul tak? Dia nampak turun ke bawah, tangga dia, step dia. Kan dia banyak turun ke bawah kan? Yang ini dia dah bentuk loceng, dia tak banyak turun ke bawah. Yang ini dia banyak semakin ke bawah lah. Jadi untuk 100 meter, lelaki 16 dan lelaki 16. Jadi apa jawapan kita? Cikgu buka kejap. Apa jawapan kita? Bentuk loceng. Okey tak? Boleh faham? Boleh? Boleh. Okey. Kalau Boleh, lelaki cikgu. kalau lelaki 18, ada anak-anak murid saya dia kata 4. Jenny ini Jenny apa ni saya suruh masuk juga sebab persediaan untuk form 5.
Yang kelas yang for science pun saya suruh masuk juga. Sebab apa tahu? Sebab yang kelas saya for science tu saya mark semua A+. Saya nak semua A+. Saya cakap awak kena, maksudnya GP kita kena 0.00. So saya pernah dapat 0.4. Saya pernah dapat 0.4 untuk kelas for science, 5 science saya. Jadi tahun depan misi saya adalah meletakkan mereka di semua A+. Jadi terima kasih kepada anak-anak murid 4 saya yang masuk juga untuk hari ini. Okey. Awak kena ready. Sebab apa? Abang-abang awak, kakak-kakak ni dah ada beberapa masa banyak lagi, beberapa bulan je lagi. Tak sampai sebulan pun agaknya. Kan? Jadi sorangkan kamu dia. Okey, untuk ini 100 meter laki 18, pencong ke kanan ke kiri? Kiri. Pandai. Pencong ke kiri. Okey, lepas tu soalan nombor 2, dia kata bandingkan sirakan masa antara kedua-dua acara tersebut. Dia suruh bandingkan. Okey, sirakan masa antara kedua-dua tersebutlah, sirakan masa dia macam mana kan, kita nak bandingkan. Jadi kalau ikut kalau kau tengok laki 16 ni cantik lah kan, dia punya loceng dia kan, sirakan masa tu kan. Jadi jawapan kita adalah dia tersirat lebih luas. Maksudnya kalau macam ni kan, macam data dia kan macam ni kan. Yang macam ni kita ada 3, kita ada 6, nampak tak? Dia cantik turun dia. Yang ini dia macam pencung ke kiri kan. Jadi graf dia kan. Dia macam orang kata tu, kalau contohlah dalam satu kelas, satu kelas tu dia ada yang paling tinggi markah 96. Lepas paling rendah kan. Jadi dia lebih cantik bila markah kita, kita punya level tu samalah. Nak kata sama tu, orang kata tu tak jari jauh beza. Macam tu. Jadi jawapan kamu adalah okey, masa larian, nanti boleh tengoklah masa larian. Okey, 100 meter, lelaki 16, terserak, ni cara jawab lebih luas berbanding 100 meter lelaki 18. Okey, contoh macam ni kan. Cikgu dah masuk ruang nombor 3. Dalam peperiksaan SPM awak potong nombor 3 ni, awak buat macam ni. Boleh? Itu smart ni saya ajar juga kaedah smart lah. Saya ajar juga kaedah smart. Okey, lepas tu nombor 3. Okey, lepas tu nombor 3 ni, acara manakah yang menunjukkan prestasi yang lebih baik? Yang mana lebih baik? Lelaki 18 ke lelaki 16? Lelaki 18. Prestasi. Kenapa lelaki 18? Sebab apa? Sebab apa? Dia sampai 11.85 je, betul tak? Kan? Prestasi lebih baik lah. Maksudnya kalau lelaki 16 tu sampai 12.15 ni catatan masa dia kan. Sebab lagi siapa yang apa? Allahu Akbar. Siapa yang biasa masuk acara? Kan 100 meter kan, kita nak cari yang terbaik kan, betul tak? Tentulah kita nak yang pecah rekod, betul tak? Jadi kat sini jawapan kita adalah 100 meter lelaki 18 lebih baik. Okey, kerana mesti ada kerana lah huraian dia, mempunyai catatan masa yang lebih baik. Maksudnya lebih baik lah. Okey. Boleh saya tahu ada atlet-atlet ni kat sini juga ni yang biasa kan. Kita dah lama tak bersukan kan. Kan betul tak, kita dah lama tak bersukan. Okey. Boleh ada pertanyaan tak untuk ni? Okey. Okey. Seterusnya soalan ini. Okey. Nyatakan julat dan julat antara kuartil berdasarkan peluk kotak yang dilukis. Nak suruh cari julat-julat antara kuartil berdasarkan peluk kotak yang dilukis. Lepas tu nyatakan bentuk taburan. Jadi kalau kita, kalau kamu perasan anak-anak murid, waktu saya bagi ulang kaji hari tu memang lebih kurang sama. Untuk buat peluk kotak. Betul tak? Bila nak buat peluk kotak kita kena tahu apa? Nilai minimum, nilai maksimum. Kan? Nilai minimum, nilai maksimum. Lepas tu kita kena tahu Q1, Q2, Q1, median dan Q3. Nilai minimum dia berapa? Nilai minimum dia berapa? Berapa nilai minimum? Berapa nilai minimum? Respon nilai minimum? 12.5.
Okey, 12.5. Maksimum? 19.5. Nilai minimum, nilai maksimum kena cari. Kena cari. Okey. Kat sini kalau anda kata, kalau soalan macam ni keluar kejap cikgu buka kejap. Kalau dia kata nak cari plot kotak ni, kita kena tahu nilai maksimum. Nilai minimum. Nilai maksimum kita 19.5, nilai minimum kita 12.5. Okey, nak cari Q1. Okey, nak cari Q1 berapa? 1/4 darab berapa kekerapan? 100. Betul tak? Okey, berapa 1/4 darab 100? Berapa jawapannya? Okey, 25. Bagus Alex. Okey, ni tu bukan jawapan tau. Nanti kat 25 ni, dekat 25 ni, kamu kena gariskan berapa nilai dan kamu kena turunkan. Berapa nilai dia? Macam tu. Nak cari Q1. Kena turunkan betul-betul. Seberapa? Nanti kamu akan dapat, kamu cuba buat, nanti kamu akan dapat jawapan kita adalah 15 untuk Q1. Nak buat table boleh. Okey, median atau Q2? Median. Median mesti 1/2. Darab dengan 100 juga. Mana datangnya 100 daripada kekerapan kat sini. Okey, jadi kita dapat 50. Okey, nanti kamu gariskan 50 ni, kamu gariskan, lepas tu kamu turunkan berapa kotak dia. Okey, so nanti kamu akan dapat 16. Okey, nanti apa kotak dia tu. Boleh tak kalau nak tahu berapa cikgu, macam nak kira berapa kotak dia. Contoh 16.5 tolak dengan 15.5, kita dapat 1. Kita bahagi dengan 10 kotak. So setiap kotak tu bernilai 0.1. Okey? Okey. 0.1. Macam saya kira 5 darab 0.1 saya dapat 0.5. Saya tambahkan dengan 15.5, so jawapan saya adalah 16. Boleh Okey, untuk Q3, rumusnya adalah 3/4 darab dengan 100. Dapat apa? 75. 75. Kejap. Jawapan soalan apa tadi? Siapa tanya tadi? Haris, tolong bacakan kat mesej tu. Siapa tanya saya tadi? Tolong bacakan seorang. Soalan apa? Cikgu, kalau ada jawapan point tu macam mana nak tahu? Oh, okey. Okey, macam ni. Contoh jawapan point Satu kita kena kira kotak dia. Kita kena contohkan macam tadi, kalau contoh dia berada, contohlah macam tadi saya kira 5 kotak, kalau 6 contoh kat sini, bila saya turunkan kat sini, saya turunkan. Contohnya saya turunkan kat sini kan. Boleh tak padam? Sekejap, saya padam sekejap Okey, contohnya 50. Contoh bila saya turunkan dia jatuh pada kotak yang ke-6. Contoh ini contohlah kotak yang ke-6. Macam saya beritahu lah 16.5 tolak dengan 15.5 kita akan dapat 1, betul tak? Okey. Kotak ni antara 16.5 dengan 15.5 dia ada 10 kotak. Faham? Jadi kita kena bahagi dengan 10. Kita akan dapat 0.1. Jadi nilaian setiap kotak kecil-kecil tu 0.1. Okey, kalau kita turunkan, kita kira berapa kotak yang jatuh. Contohnya, ada 6 kotak yang jatuh. Maksudnya, kita turunkan, kita kira 1, 2, contohlah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setiap kotak tu lah kita kira. So, kalau 0.1 darab 6, kita akan dapat 0.6. Betul tak? Betul tak? So, kita tambahkan dengan nilai yang depan ni. 15.5, kita tambahkan dengan 0.6. So, kita akan dapat jawapan kita 16.1. Boleh menjawab tak jawapan saya tadi? Boleh tak? Kena fahamkan betul-betul. Boleh respon tak siapa yang jawab? Okey, terima kasih. Itu cara dia. So, apa-apa, satu cikgu cakap, saya mengajar satu konsep yang awak boleh guna pakai mana-mana soalan. Mana-mana soalan. Itulah konsep dia yang kita kena ada. Okey, so kalau kita 3/4, 75. So, 75 ni kita letakkan, kita gariskan kat 75. So, kita turunkan. So what is the value here? So macam contoh saya dapat adalah 16.9. Contohnya kan. Okey, jadi kita dah dapat data ini.
baru kita boleh buat peluk kotak. Okey cikgu, macam mana kita nak buat peluk kotak? Alah, senang sahaja. Senang sahaja. Okey, awak gariskan, ambil pembaris. Cikgu minta maaf Cikgu Luki ni tak pilih guna pen saya ni. Okey. Sini, tulislah salin balik 12.5. Salin semua yang kat sini. Salin semua yang kat sini. Kat sini ni, semua kamu salin. 12.5, ikutlah kan. Lepas tu 13.5, 14.5, 15.5, 16.5, 17.5, 18.5, 19.5. Okey, lepas tu cikgu lepas tu nak buat macam mana? Contoh kan, okey, nilai minimum kita berapa? Buat macam ni. 12.5, lepas tu maksimum kita, saya suka buat nilai maksimum dengan minimum dulu. Lepas tu baru Q1. Q1 15. So 15 kat mana? Okey, tadi berapa kotak? Tadi ada 5 kotak. So kat sini. Lepas tu 16. 16 kita kira lah kotak kat sini. Contohnya ada berapa kotak ni? Ada 3 kotak contohnya kat sini. 16. 1/2. Tadi berapa? 14.5. Lepas tu 16 kat sini. Dia antara sinilah nanti kamu, dia kotak dia mesti sama dengan yang kita turunkan ni. Okey, lepas tu 16.9. 16.9 kat mana? Contohnya berapa kotak tadi? Berapa kotak tadi? Mungkin ada 4 kotak contohnya kat sini. So bila kita buat ni, baru kita buat dia punya peluk kotak. Ini. Lepas tu ini kita buat. Terlebih. Okey, kita buat. Okay, kita gariskan. Ini adalah peluk kotak kita. Okey tak? Lepas tu nanti soalan dia tanya, okey. Lepas tu dia tanya julat. Nyatakan julat dan julat antara kuartil. Julat antara kuartil ni, julat antara Q3 minus Q1. Q3 minus Q1. Q3 minus Q1. Okey, kalau julat, okey, kalau julat yang besar tolak yang kecil, julat maksimum tolak dengan minimum. So kita akan dapat 7. Okey. Kalau julat antara kuartil, okey. Julat antara kuartil, kita panggil dia is a interquartile range. Julat antara kuartil sama dengan Allahu Akbar. Kejap Q3 16.9 tolak dengan minus Q1. So kita akan dapat berapa? Julat antara kuartil. Q3 minus Q1. Berapa? 1.9. Betul? 1.9. Okey, boleh. So lepas tu suruh nyatakan taburan bagi data tersebut. Bila dia kat tengah-tengah tu kita nampak, so kita kira dia adalah taburan simetri. Kita nampak dia betul-betul kat tengah ni sebenarnya ni. Kalau kamu buat betul-betul tu dia kat tengah-tengah tu. Dia kat tengah-tengah. Okey, ini adalah taburan simetri. Okey. Dia tak lebih, kadang-kadang kalau dia nampak lebih ke sebelah kanan, kiri lah, pencong ke kiri. Kalau dia ke kanan, dia terbalik tau kalau taburan untuk yang peluk kotak ni. Dia kalau macam kita nampak macam tadi, kita nampak sebelah kiri dia pencong ke kiri kan. Sebelah kanan pencong kanan. Tapi kalau untuk peluk kotak dia terbalik. Maksudnya kalau kita nampak dia lebih ke sebelah kanan, dia pencong kiri. Kalau dia nampak lebih sebelah kiri, dia pencong kanan. Okey, ada persoalan tak untuk soalan ni? Ada? Okey. Tak ada masalah Boleh? Boleh respon tak? Soalan nombor 15. Soalan last untuk bahagian bahagian B. Okey, saya pergi soalan nombor, okey, ini soalan kita punya ni lah jawapan. Okey, kita pergi pada soalan nombor 16 bahagian C. Suka saya nak ingatkan bahagian A dia melibatkan 40 markah, bahagian B melibatkan 45 markah. Jadi kita ada 85 markah. Sebab tu kamu kena skor bahagian A dan bahagian B. Sebab bahagian C kadang-kadang kita tak tahu lah soalan dia macam dia semakin tinggi level itu, semakin kesukaran dia semakin tinggilah level tahap kesukarannya. Jadi kat sini dia ada juga arah sederhana rendah, sederhana, tinggi. Jadi
Sebab tu cikgu cakap bahagian A dan bahagian B dan kertas 1 pastikan kamu betul-betul mahir. Sebab tu dah banyak dah sebenarnya markah kita dah boleh kita jaga. Contohnya Vida buat bahagian C awak dah 85 markah contohnya kan. Memang dah A dah plus dengan kertas 1. Tapi kalau bahagian C ni dia ada 15 markah saja. Dia ada 2 soalan. Satu soalan yang bermarkah. Jadi awak kena pilih salah satu lah. Sama ada awak nak pilih salah satu. Atau kalau kamu ada masa, kamu boleh buat dua-dua. So pemeriksa kita akan pilih yang terbaik. Markah yang paling tinggi. Macam tu. Okey, untuk soalan ni. Soalan ketaksamaan, soalan tingkatan 4. Okey, Puan Ana baru saja mengubah suai dapurnya. Dia menggunakan X keping jubin saiz kecil dan Y keping jubin saiz besar untuk lantai dapur. Bilangan setiap jenis jubin yang digunakan bergantung kepada kekangan yang berikut. Jumlah bilangan jubin yang digunakan selebih-lebihnya 60 keping. Saya nak respon daripada apa ni? Alif, ada errata tak soalan ni? Tengok soalan kamu ada errata tak? Ada. Ada mana? Dania? Dia cuma bahasa English dia tu lain dengan bahasa Melayu. Ya ini. So 90. Okey. Okey. So yang pertamanya dia kata cari jumlah bilangan jubin yang digunakan selebih-lebihnya 60 keping. Selebih-lebihnya 60 keping. Kan cikgu cakap kalau kita tagline kita punya key dia adalah kalau selebih-lebihnya maksudnya kita akan kalau selebih-lebihnya kan kita tak boleh buat macam ni tau. Kalau dekat kalau selebih-lebihnya kita punya simbol mesti lebih kecil atau sama dengan itu kita ni lah yang kamu kena tahu. Kalau dia kata sekurang-kurangnya lebih besar atau sama dengan. Nampak tak? Faham tak? Sekurang-kurangnya kita punya tanda mesti lebih besar atau sama dengan. Okay. So jawapan kita should be macam ni. Okay. X tambah Y. Jumlah bilangan jubin. X tambah Y. Okay. Selebih-lebihnya 60 keping. So lebih kecil atau sama dengan 60. Okay. Itu satu markah. Okay. Yang kedua, beza bilangan jubin saiz besar. Okey, besar apa X ke Y? Besar apa X ke Y? Saya nak tanya, jubin saiz besar X ke Y? X. Besar? Y. Y, kan? Beza bilangan jubin saiz besar dengan bilangan jubin saiz kecil sekurang-kurangnya 20 keping. Jadi kat sini kita tahu Y, beza tolak. Tadi jumlah kena tambah. Beza kena tolak. Jadi Y tolak dengan X lebih besar atau sama dengan 20. Okey, boleh faham tak untuk tulis ketaksamaan? Boleh respon? Ini satu markah sebab dia melibat dua markah. Ada nak tanya tak? Dia macam Cikgu boleh ulang sikit tak? Yang mana? Yang mana? Yang ni lah. Yang ini. Yang atas ke bawah? Atas. Atas. Oh, atas okey. Kalau ini kan contoh okey. Contoh dia suruh cari, dia suruh tulis ketaksamaan tau. Tulis ketaksamaan jumlah bilangan ketaksamaan linear yang pertama jumlah bilangan jubin yang digunakan selebih-lebihnya 60 keping. Macam saya cakap lah, bila word selebih not more, selebih-lebihnya maksudnya kita punya tanda dia bukan cikgu lebih dia mesti macam ni. Salah. Kalau dia kata selebih-lebihnya, tanda kita dia akan jadi sekurang-kurangnya. Faham? Okey. Kalau sekurang-kurangnya, tanda kita bukan macam ni. Tanda kita akan terbalik selebih-lebihnya. Faham tak? Jadi kat sini jumlah bilangan jubin. Bilangan jubin, kita tahu X ni jubin kecil. Jubin kecil. Yang Y ni jubin besar. Jadi jumlah bilangan jubin X tambah dengan Y lebih kecil atau sama dengan 60 keping. Jumlah ini adalah 60. Faham? So ketaksamaan kita dia mesti ada lebih kecil atau sama dengan 60. Okay. So nombor 2 pula kalau dia kata beza. So beza saiz besar tolak saiz kecil. Yang si besar ni Y. Y tolak si kecil X lebih besar atau sama dengan 20. Okay. Okay tak Putri? Okey cikgu. Okey, terima kasih. Okey, lepas tu yang kedua. Okey, yang kedua dia kata
tentukan bilangan maksimum. Bilangan maksimum jubin bersaiz kecil apabila jubin bersaiz besar ialah 40 keping. Bila CY ni 40, CX ni adalah 20. Itu je. Satu markah. Berdasarkan graf. Boleh? Sebab tu dia bagi graf. So kadang-kadang soalan ni, dia bagi ni, lukis graf. Kan? Ada soalan nanti, ada soalan PSM, ada banyak soalan nanti kamu buat. Okey, boleh tak soalan 16A? Boleh? Okey. Ada pertanyaan? Tak ada. Okey. Saya pergi soalan answer 20 jawapannya. Okey, B. Wah, macam mana pula ni cikgu? Wah, ini soalan rangkaian. Kamu tengok soalan, tengok markah. Okey, Rajak 16 menunjukkan pelan dalaman rumah Puan Ana. Okey, ni so pelan dalaman dia. Okey, so lukis satu graf tak terarah berdasarkan pelan dalaman. Rumah Puan Ana 2 markah. So apa-apa yang kamu lukis, dia mesti ada bucu. Rangkaian kan, dia mestilah ada tagging macam dia mesti macam ni, contohnya A, sini B kan. So graf kita masuk rumah, kita pergi ruang makan, lepas tu kita pergi dekat CD. Ni pun dapat markah juga ni sebenarnya kan. Lepas tu kita pergi kat C. Lepas tu B kadang pergi C, tu pergi D. Itu adalah graf tak terarah. Kalau graf terarah, dia ada simbol ini terarah. Tapi kalau rumah kita, dia bukan pejabat, betul tak? Rumah bukan pejabat kan. Jadi kita nak masuk daripada ruang tamu, nak terus pergi direct pergi dapur pun tak ada masalah. Daripada rumah tamu nak pergi bilik tidur pun tak ada masalah. Daripada bilik tidur nak terus ke dapur pun tak ada masalah, betul tak? Kan? Macam itulah. Jadi salah satu maksudnya 2 murid melukis 6 bucu dan murid melukis 2 atau lebih graf tak terarah. Ni macam inilah contohnya. So bila kita menanda, so kita tengoklah kalau ada bucu, dia mesti ada bucu. Dan bila rangkaian dia mesti ada, contoh dia bagi A, B, C, D, E, F. Jadi apa yang kamu kena buat adalah tagkanlah A, pergi B dan dia mesti ikutlah untuk graf tak terarah. Ini untuk rangkaian. Boleh? Boleh faham tak? Nampak tak cikgu buat so kalau kamu tak buat complete macam ni, tapi kamu ada rangkaian daripada A pergi C 2 atau lebih, tak boleh satu lah, dia mesti ada A atau D. Kalau macam contoh cikgu saya buat tak lengkap, tak apa, cikgu bagilah 2 markah sebab ada graf tak terarah yang kamu buat dan kamu faham tentang rangkaian, so kita terima. Okey, boleh? Untuk soalan ini cuba untuk buatlah. Okey, lepas tu dia bagi ni. Tentukan bilangan darjah berdasarkan graf mudah di bawah pelan rumah. Kalau kamu pandai kan, sebenarnya kalau calon kan, kadang-kadang soalan ni kan dia nak trick kamu tau. Macam ni kan, kalau kamu tengok, dia benda ni lebih kurang sama dengan ni. Kalau murid tu dia dapat melukis begini, dia tengok buat kat atas pun dia dapat markah sebenarnya. Tapi itulah kadang-kadang kan kita cuba bagi hint kan, tapi kalau murid tu pandai, dia cuma terbalikkan je yang si ni adalah A kan, D macam itulah. Okey, jadi bila kita nak cari bilangan darjah, kita kena tahu apa? Apa dia yang kita kena tahu? NE kan? Jadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betul tak? So 8 darab 2 sama dengan 16. Itu je. 2 markah. Boleh faham? Bilangan darjah. Okey? Boleh. Dia bukan bucu tau. Kita bukan kira bucu. Tepi dia. NE dia. Bukan NV dia, NE dia. Okey? Alright. So bilangan darjah 8 darab 2 sama dengan 16. Okey. Saya pergi terus nombor C. Okey. Ini Puan Ana ingin membeli insurans kebakaran untuk rumahnya. Nilai boleh insurans rumah itu ialah RM550,000. Okey. Polisi insurans kebakaran yang ingin dia beli itu mempunyai co-insurans untuk menginsurankan 80%. Nanti kamu kena tengok study balik yang insurans tingkatan 5. Daripada nilai boleh insurans hartanya dan deductible sebanyak RM5,000. Okey, apa yang kita kena buat? Hitung jumlah insurans yang harus dibeli oleh Puan Ana bagi rumahnya itu. Jadi apa yang dia kena buat adalah dia nak beli, dia nak co-insurans 80%. Jadi 80% kita darabkan dengan RM550,000. So kita akan dapat RM440,000. Okey, ada ni sudah dapat 2 markah. 1. Okey, boleh? Tengok 80%. Okey.
Alright. Okey. Lepas tu yang kedua, rumah Puan Ana telah mengalami kebakaran dan jumlah kerugiannya adalah sebanyak 80,000. Kita tak tahu kan apa akan jadi. Jadi bila kita ada insurans ni sekurang-kurangnya macam ni lah, macam Puan Ana pun dia tak tahu kan. Jadi tiba-tiba Puan Mari telah mengalami kebakaran. Jadi dia rugi RM80,000. Jadi hitung bayaran pampasan yang akan diterima oleh Puan Ana jika dia menginsurans rumahnya. Okey, untuk A tu bayaran pampasan dia adalah RM80,000 tolak RM5,000. Kenapa? Sebab deductible tu dia dah bayar dulu. Deductible tu. Jadi RM80,000 tolak RM5,000. Sebab dia beritahu tadi kan. Dan deductible sebanyak RM5,000. Jadi RM80,000 tolak RM5,000 pampasan hanya akan dapat RM75,000 sahaja. RM75,000 sahaja. Itu dia ada klausa dia lah. Kamu kena rujuk pada buku teks. Apa-apa rujuk pada buku teks. Ada buku teks ada lagi kan? Tak pulang lagi kan? Ada kan pada kamu kan yang form 5? Betul tak? Ada. Rujuk pada buku teks. Okey. Lepas tu kalau dengan jumlah 350,000, apa yang kita kena buat adalah 350,000 kamu bahagikan dengan 440,000 darab dengan 80,000. Yang ini kita dapat 440,000 tadi. Okay, kita darabkan 350,000 bagi dengan 440,000 darab dengan 80,000. Jumlah kerugian dia tolak dengan 5,000 deductible tadi. So kita akan dapat RM 58,636.36. Okey, ini 2 markah je yang diberi. 2 markah je dia beri. Okey, kejap. Itu tak ada markah je. Cikgu check. Okey. Insurans yang dibelinya ada 2 markah. Sini 2 markah, sini pun 2 markah. Okay, so ini 1, 2, 1, 2. So ada 1, 2, 1, 2. Okey. Cikgu pun tak boleh bagi detail sangat sebab kewangan adalah tahun pertama KSSM. Kan? Tahun pertama kita pun tak tahu apa soalan-soalan yang akan dikeluarkan nanti. So kita kena ready lah. Yang saya nampak kalau kewangan yang paling sukar adalah yang form 3 dan yang insurans. Yang form 4 okey, percakapan bagi saya okey. Okey, lepas tu rumah Puan Ana telah mengalami kerugian menyeluruh. Jika dia menginsurans rumahnya dengan jumlah RM400,000, hitung bayaran pampasan yang akan terimanya. RM400,000 kena tolak dengan RM5,000, deductible tu. So dia akan pampasan dia akan dapat RM395,000. Ini juga 1 markah, 1 markah. Okey, itu untuk nombor 16. Alright. Okey, boleh untuk nombor 16? Sebab untuk nombor bahagian sini dia cerita tentang Puan Ana. Puan Ana cerita tentang Puan Ana tadi kan, Puan Ana, semua Puan Ana. Pasal tak? Puan Ana ubah sebaik dapur. Lepas tu Puan Ana tunjukkan pelan rumah Puan Ana. Lepas tu dia pula Puan Ana insurans kebakaran. Pasal tak? Ada satu cerita tapi cerita ada beberapa topik yang diuji kamu. Kan dia ada insurans, dia ada yang ketaksamaan, dia ada rangkaian graf. Nampak tak? Pasal 12 dengan insurans. Si nombor 17 pula. Okay, nombor 17 pula si Talib. Cik Talib. Nanti kan semua Cik Talib. Pasal tak? Cik Talib beli ni. Lepas tu Cik Talib pula. Lepas tu last Talib lagi. Pasal Talib je. Kalau nanti pasal si Haris je lah sampai ke sudah. Macam tu. Yang ini pun juga senang. Ni cikgu buka kejap. Okey, ini juga senang. Cik Talib seorang pekerja kilang. Pendapatan tahunannya pada tahun 2020 ialah RM44,400. Dia menderma kepada organisasi RM500. Pelepasan 12530. Jadi untuk cari pendapatan bercukai dia, kamu tengok macam mana Cikgu Rina buat. Pendapatan bercukai dia. Okey. RM 44400 tolakkan dengan derma 500 tolak dengan RM 12530. Tolong saya tolakkan. Berapa? RM berapa? Respon seorang? 31,370. Terima kasih. So daripada sini kita tengok tabel, baru kita tengok pada banjaran. Daripada sini kita tengok pada banjaran. Okey, sekarang dia banjaran, saya letak 1, 2, 3. Dia di banjaran yang keberapa? Yang pertama ke kedua ke ketiga? Kedua.
Kedua. Okey, pandai Jenny. Terima kasih kedua. Jadi kedua, tengok macam mana Cikgu Rina buat kedua. So kita apa yang kita buat adalah ini, kita bulatkan ini. Nampak tak saya bulatkan yang mana? Okey, sekarang bila kita nak cari, okey, bila kita nak cari apa ni? Cukai. Dia kata suruh kira hitung cukai pendapatan sebab dia 4 markah. Cukai pendapatan so 31370 awak tolakkan dengan 20,000. Okey, tolakkan dengan 20,000. Betul tak 20,000 saya? 20,000. Okey, lepas tu okey. Kita darabkan dengan 3% rate dia, 3%. Okey. Lepas tu kita tambahkan dengan 150 cukai dasar dia. Okey. Lepas tu gaji dia bawah daripada RM35,000. Kalau kita tahu rebate cukai ada dua. Yang pertama apa? Rebate cukai. Zakat. Pertama kalau ditolak ada zakat. Rebate cukai yang pertama zakat. Yang kedua Gaji tidak melebihi 35,000. cukai pendapatan bercukai dia lebih kecil daripada RM35,000. Lebih kecil daripada RM35,000. Okey, lebih kecil daripada RM35,000 pendapatan bercukai dia lah. Okey. Jadi kita tolak 400 kan? Dapat tak rebate? Dia lebih kecil atau sama dengan simbol dia betul tak cikgu buat macam tu? Lebih kecil atau sama dengan lebih besar, lebih kecil. RM35,000. Okey. Betul lah simbol dia tu. Berapa jawapan dia? Berapa jawapannya? Respon? Seorang respon saya? Nia? Dapat apa jawapannya? Seorang boleh tolong cari? Jenny? RM91.10 ke cikgu? Ya, betul. RM RM91.10 Okey, boleh tak faham? Ada pertanyaan tak untuk ini? Cikgu, saya tak faham kenapa 150 nak tolak 400. Oh, dia bukan tolak yang ni. Jenny, ini tingkatan 5 tau. Ini tingkatan 5. Jenny belajar sebab Jenny tingkatan 4. Okey, Jenny, ini macam ni. Dia kena tolak 400. Tolak 400 sebab dia ada dua. So, yang si Encik Talib ni dia dapat rebate cukai tau. Rebate cukai, dia akan beri kepada kalau kita punya gaji tu, pendapatan bercukai kita tu lebih kecil daripada RM35,000. Lebih kecil daripada RM35,000, dia akan dapat rebate 400. Contohnya, kalau kita cari ini, dia kita dapat RM50,000 contohnya. Dia tak dapat 400, dia tak boleh tolak 400 je ni. Tapi sebab dia kurang daripada RM35,000, so kita kena bagi maksudnya ialah macam kerajaan pun dia memberi orang kata tu orang kata tu kemudahan lah kan kepada orang yang bergaji tidak besar kan. Jadi dapatlah rebate tolak 400. Faham tak? Yang 150 ni kita dapat daripada table cukai dasar dia. Boleh? Boleh tak Jenny? Nanti jadi lebih faham bila saya detailkan bila tingkatan 5 nanti ya. Boleh Jenny? Tak faham juga cikgu. Okey, kat mana yang Jenny tak faham? Tak apalah cikgu, saya form 5 terus. Tak apa nanti Jenny kan cikgu ajarkan form 5 kan? Tak apa Ini untuk yang tingkatan 5 tu. Tingkatan 5 dia dah faham dah sebenarnya. Okey, boleh Alright. So kat sini ingat kalau gaji 35,000 ke bawah. Kurang pendapatan bercukai dia kurang daripada 35,000 dia dah akan dapat rebate 400. Dan kalau kita baca dia bayar zakat. Kena tolakkan dengan zakat. Okey. Dia memang 400. Dia tak boleh 500 memang 400. Okey, boleh Okey, itu yang untuk A. Yang untuk B, jika PCB sebanyak RM70 telah ditolak setiap bulan. Kan? Daripada gaji, perlukah Encik Talib menambah bayaran cukai pendapatannya? Jadi kalau contohnya setiap bulan tu RM70 dalam satu tahun berapa bulan? 12 bulan kan? So 70 darab 12 berapa?
840. Okey, 840 kita tolakkan dengan 91.1% tadi yang kita dah cari. So, berapa jawapan kita? 748.90 sen. Okey, bagus. Okey. Lepas tu, perlukah Encik Talib membayar bayaran cukai pendapatannya? Perlu tak dia nak bayar? Perlu ke dia nak bayar? Jadi, PCB lebih besar daripada cukai. Kan? Jadi, dia tak payah bayar apa-apa. Cik Talib pula dah bayar lebih. Jadi, PCB lebih besar daripada cukai. Jadi, Encik Talib, Encik Talib tidak perlu menambah, ni smart lah penulisan ni. Menambah bayaran cukai pendapatan. Okey. Dia mendapat lebihan. Nanti LHDN akan pulangkan balik. Mendapat lebihan sebanyak RM748.90. Saya tak tahu dapat lebihan. Okey. Sebab tu kalau orang faham, macam saya, kita faham sebab saya sendiri buat cukai untuk saya. Sebab semua orang yang bekerja, dia ada gaji dia, kita akan bayar cukai. Sebab kita sebagai seorang pegawai-pegawai kerajaan kan, kita memang kena bayar cukai lah. So nanti macam zakat kan, saya potong gaji saya untuk zakat contohnya kan. So bila setiap tahun kita kena isi satu file lah, e-filing tu kita kena isi bawa LHDN. So nanti sebab kamu kena tahu, sebab nanti satu hari kamu akan bekerja. Benda ni semua kamu akan tahu. Jadi kamu sangat baguslah sebab kamu dah tahu dulu. Satu, kalau kita nak apa-apa, kita nak beli rumah ataupun kita nak bayar cukai, kita kena tahu dulu. Kita nak ambil insurans, kita kena tahu dulu. Jadi kamu dah ada ilmu sedikit-sedikit kan. Macam contoh pelan kewangan kamu belajar, macam saya semalam saya share tentang perbelanjaan tidak tetap, perbelanjaan tetap kan. Kamu dah tahu. Jadi bila kita nak menjadikan kamu untuk, kamu dah 17 tahun, tahun depan 18 tahun. Jadi bila kamu bekerja, kamu dah ada ilmu tau untuk teruskan kehidupan kamu. Itu yang bagusnya tu, kamu belajar dalam matematik kan. Oh, Cikgu Rina dulu ajar aku macam ni. Oh, macam ni caranya kira cukai pendapatan. Kenapa saya perlu cukai pendapatan? Kan? Jadi kita kena bayar kalau kita menjadi seorang rakyat yang bertanggungjawab. Bukan apa, balik pada kita balik sebenarnya kan. Segala kemudahan kan. Macam tol tu kita bayar kan. Semua balik pada kita. Untuk kemudahan kita, untuk kemudahan ibu bapa kita, anak-anak kita kan. Jadilah orang kata tu yang lebih baik. Macam tu. Okay, so Cik Talib nanti LHDN akan bayar balik sebab dia potong gaji dia RM70 tiap bulan tau. Tapi rupanya dia kena bayar cukai RM91 je. Yelah sebab dia banyak komitmen kan, lepas tu gaji dia tak banyak. Lepas tu pulang, gaji akan pulang balik. Alright. Okay, untuk B, Cik Talib lagi. Cik Talib menggunakan lebihan cukai untuk membeli 2 pasang kasut berjenama X dan Y. Okay, X dan Y. Jadi kita guna X dan Y lah. Dia telah membayar sejumlah RM625 untuk kedua pasang kasut. Jadi dia bayar X tambah CY ni sama dengan 625. Nampak sebabnya tu apa? Kaedah metrik rupanya. Nampak tak nak kaedah metrik? Lepas tu harga kasut Y lebih mahal sebanyak 1.5 kali ganda daripada harga kasut X. Oh, maksudnya harga kasut jenama Y lebih mahal daripada harga kasut X. Jadi macam ni kita nak buat. Okey, 1.5 maksudnya berapa? Kalau kita ni, kita akan dapat apa? 3/2, betul? Kan? 3/2. Jadi 3/2 X tolak dengan Y sama dengan 0. Okey, contohnya macam ni. Harga kasut jenama Y lebih mahal sebanyak 1.5 kali ganda daripada harga kasut X. Jadi apa persamaan yang kita nak kena buat? Boleh? Betul tak? 3/2 X. Boleh macam tu? Boleh ke? Ataupun 3/2 X tolak dengan Y sama dengan 0. Boleh? Okey?
Boleh. Okey. So kita buat matrik lah. Langkah pertama 1 macam biasa 3/2 1 -1 XY sama dengan 625 kosong. Okey, langkah kedua XY sama dengan 1 per ni darab dengan ni 1 tolak 1 tolak 1 darab 3/2. Okey. Tukar tempat, -1 1 tukar tanda. Alamak, sekejap. Tukar tanda, -1 -3/2. 625 kosong. Okey, boleh. Lepas tu nanti kamu akan dapat nanti XY. Guna kalkulator berapa jawapan kamu? Saya teruskan guna kalkulator. Berapa jawapan kamu? XY berapa? Respon? -2.5 ke cikgu? Dah. Gantikan tak? Gantikan tak guna kalkulator? Terus guna kalkulator. Apa jawapan kamu? Yang ni saya tak buat ni saya tak buat tulang ikan. Nak buat boleh, tak ada masalah. Ni tulang ikan. Berapa jawapan kamu? Berapa jawapan kamu Dania? Belum tekan ABC tu jawapan dia -2/1/2. Lepas tu saya tekan ABC tu dia jadi -2.5. 2.5? Betul ke? Tekan mode tak equation? A1 1, B1 1, A2. Okey. Siapa dapat? Kenapa saya dapat 250 Dapat Ya tak? cikgu 250. Saya belum tekan mod. Okey. So nanti keluarkan X sama dengan RM 250, Y sama dengan RM 375. Okey tak? Matrik 5 markah. Okey. Lima markah. 1, 2, 3, 4, 5. Boleh? Boleh. Detailnya tentang tulang ikan tu boleh bagi tengok dekat bahagian A. Matrik punya. Okey. Boleh? Boleh ke? Okey, saya teruskan. Cik talik lagi. Cik talik lagi. Daripada daripada tadi Allah percukaian, kita pergi pada matrik. Yang ni kita pergi pula pada graf gerakan. Graf gerakan, graf jarak masa. Okey, Cik Talib meluangkan masa berjogging pada hujung minggu dengan menggunakan kasut yang baru dibelinya untuk membakar kalori dalam tubuh. Jatuh 17 menunjukkan pergerakan Cik Talib berjogging pada hujung minggu. Cik Talib akan berhenti sebentar apabila sampai di kawasan rehat sebelum pulang ke rumahnya semula. Tempoh masa Encik Talib berada di kawasan rehat. So berapa minit ni? Berapa? Dia jalan-jalan, dia berhenti ni. Berapa? 15. 15 minit. Kan? 5.45 tolak dengan 5.5 minit. Pandai 15 minutes. Sejarak keseluruhan perjalanan Encik Talib dari rumahnya ke kawasan rehat dan kemudian kembali ke rumah sewaktu jogging. Jarak dia pergi jalan-jalan 1.5. Kan? So dia rehat. Lepas tu balik rumah 1.5 lagi. Jadi berapa? 3. 3 kilometer. So 3 km. 1 markah. Okey, laju purata jumlah jarak bahagi jumlah masa. Laju purata jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Berapa? Jumlah jarak dia berapa? 3. Jumlah masa dia berapa? Jumlah masa 1.5, betul? Sekejap, saya patah balik. Jumlah masa dia berapa? Jarak jumlah masa. Kalau dia masih kilometer per jam, jadi berapa jam? Pukul 5 sampai pukul 6.30. Bukan sejam setengah, betul tak? Jadi 1.5 minit lah, 1.5 1.5 jam.
Sebab dia per jam. Jadi 3 bahagi dengan 1.5 kita akan dapat 2 km jam -1. Boleh tak? Okey? Boleh. Saya rasa cukup dah selesai sampai nombor 17 untuk selama 6 hari kita bertuition secara percuma oleh Cikgu Rina. Jadi dah selesailah. Jadi untuk anak-anak murid di SMK Seri Alam 2, saya discard dulu. Saya stop. Saya akan buat gerak gempur berdasarkan soalan ni. Saya nak bagi soalan yang sama je, saya nak tengok. Dia bukan sama. Maksudnya soalannya lebih kurang itemnya begini. Saya nak tengok kamu punya peningkatan markah daripada percubaan SPM. Sebab tu kalau kita nak tahu di mana kelemahan kita, saya dah bagi sampai 6 siri, sampai semua lengkap. Bagi saya rasa Masya Allah, terima kasih Allah. Bagi saya peluang dan ruang untuk saya gerak gempur tu, mat saja atas Nas Amira, setakat ni saya buat untuk mat saya lah. Sebab saya nak tahu peningkatan markah. Mesti ada. Kalau contoh kita buat trial, trial kita contohnya dapat 50. Benda ni cikgu dah bincang. Ada 6 siri. Kertas 1 komplit 40 soalan saya dah bincang. Satu-satu tau. Bahagian A, 10 soalan saya dah bincang. Bahagian B, ada 5 soalan saya dah bincang. Bahagian C hari ni 2 soalan. Komplit. Betul lah Riaman, komplit. Jadi bila saya nak bagi soalan apa yang kalau contoh saya nak bagi soalan yang sama juga pun boleh. Saya nak tengok apa peningkatan kamu sebab kamu dah faham kan? Itu cara belajar. Jadi untuk sekolah saya akan beri satu gerak gempur yang soalannya lebih kurang begini. Untuk set B saya akan bagi lebih kurang begini. Dia punya itemnya. So kita nak tengok peningkatan markah. Bila saya tanda untuk gerak gempur untuk kelas saya, untuk anak-anak murid sekolah saya. So contohnya kalau murid itu dia sama ataupun dia tidak berubah, saya akan panggil. Apa masalah kamu? Saya akan panggil sebab cikgu dah bincang semua. Cikgu dah bincang semua. Jadi sebab tu bila kamu dah betul-betul komplit fahamkan untuk study, buka, bagi ruang masuk untuk diri kamu. Allahu Akbar, kesiankanlah dia untuk diri kamu. Kita tak payah kesian orang lain. Kita jangan bagi masuk orang lain untuk berdating, bercakap telefon kan. Benda yang tidak. Cuba kamu fikir diri kamu. Apa aku beri untuk diri aku? Aku beri yang terbaik tak untuk diri aku? Aku makan sedap-sedap tak untuk minta maaf cakap minta maaf cakap. Adakah aku beri yang terbaik untuk diri? Berikan terbaik untuk diri kamu. Baru kita bagi pada orang lain. Fikir, ilmu aku ni banyak tak aku nak periksa ni? Banyak tak aku dapat? Banyak tak aku belajar untuk diri aku? Bukan untuk siapa, untuk kita. Sebab yang jawab examnya kita dalam periksa, kita minta tolong orang lain. Kita yang kita ada hanya kita, hanya Allah. Cikgu hanya membimbing kamu, cikgu hanya membantu kamu. Jadi saya harap perkongsian saya untuk hari ini, jangan live dulu, saya akan bagi satu link kehadiran. Sebab link kehadiran ini adalah satu bahan bukti lah. Cikgu doakan supaya anak-anak semua berjaya dengan cemerlang, setulus hati. Ya, ada nak bertanya ke? Syarul, kalau nak tanya saya bagi ruang untuk bertanya. Sebelum saya habis. Okay, saya setulus hati saya doakan terima kasih siapa yang masuk daripada A to Z, ada 6 siri, hanya Allah saja yang tahu betapa baiknya kamu. Kamu semua dalam doa saya, insya-Allah saya doakan yang baik-baik. Seandainya selama 6 siri, 6 hari ini ada kesilapan daripada saya, saya mohon maaf sebab yang baik semuanya daripada Allah, yang buruknya daripada Cikgu Rina sendiri. Sesungguhnya saya menyampaikan ilmu Allah yang Allah beri pada saya untuk saya sampaikan untuk anak-anak murid supaya kamu berjaya dunia dan akhirat. Supaya kamu menjadi orang yang baik-baik, supaya kamu berjalan SPM dan dapat membantu orang lain. Itu sebenarnya misi kita. Misi kita. Akhirat itu untuk kita. Dunia untuk kita. Tapi kita sebenarnya nak pergi akhirat. Jadi macam kalau kita nak pergi akhirat, contohnya macam sekarang bencana banjir kan. Bencana banjir. Kalau kita ada duit lebih sikit, kita dermakanlah. Itulah kita. Jadilah golongan orang kata membantu. Sebab tu saya minta anak-anak murid berjaya dalam bidang masing-masing. Kita cuba yang terbaik dalam SPM. Buatlah yang terbaik dalam SPM. Sekurang-kurangnya kita bercuba. Kalau kita gagal yang bermaruah. Kalau kita menjawab peperiksaan SPM, andai kata kita dah cikgu, saya dah jawab cikgu, saya dah buat yang terbaik. Tapi saya percaya, saya tak pernah lagi
Saya betul tu, saya cakap saya tak tahulah, saya pernah mengajar anak murid yang kelas yang paling belakang yang saya rasa macam 10 kali saya ajarkan, cikgu tak faham. Lepas tu kalau yang tak faham, okey tak apa, cikgu terangkan. Saya pernah 10 kali saya ajar, tak faham. Saya ajar. Bila saya tanya dia, jemput je kat sekarang kat mana? Saya tanya sekarang kat mana? Cikgu alhamdulillah dia kat Politeknik. Bayangan saya macam dapat tak ke, macam saya cakap anak murid ni oh Politeknik sangat hebat cikgu. Dia sangat lemah. Tapi saya percaya dan yakin Tuhan membantu dia. Dia sangat baik. Dia walau dia sangat orang kata tu kalau ikut kan murid boleh tak dia ni ke Politeknik kan? Tapi sebenarnya sebab tu cikgu cakap Tuhan itu maha baiklah pada kita. Bila kita dalam keadaan yang betul-betul lah baik. Jadi terima kasih banyak-banyak. Saya sayang semua. Terima kasih kerana hadir untuk beberapa kelas Cikgu Rina. Setulus hati saya doakan semua yang ada pada hari ini, pada pagi ini berjaya dalam SPM, matematik lulus dengan baik dengan cemerlang. Kalau ada apa-apa boleh PM saya, cikgu boleh tak kalau ada request cikgu nak buat kelas lagi boleh tak? Boleh PM saya. Cikgu Rina nak tanya apa-apa tanyalah saya. Macam saya cakap pada anak-anak murid saya, kamu adalah orang yang sangat orang kata tu betul-betul lah sebab saya dapat mengajar kamu dengan keadaan yang setiap kelas kan saya boleh masuk. Okay, so terima kasih banyak-banyak. Doa yang semua jaga SOP, jaga jarak sebab saya dengar pagi tadi Johor dah masuk dua Omicron daripada balik daripada Arab Saudi mengerjakan umrah. So Johor kita dah ada dua virus Omicron itu. Jadi tolong berhati-hati, jagalah diri kamu, jaga SOP, risaulah ibu dan ayah kamu. So itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Okay, Terima sama. kasih cikgu. Okay, sama. Terima kasih cikgu. Cikgu. Okay, sama.